Keenam, mengiktiraf peranan adun penimbang. Komunikasi. Komunikasi adalah sangat penting. Pertemuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dengan para adun PH pada 27 Oktober merupakan satu perbincangan yang sangat konstruktif. Mungkin ingin mencadangkan agar pertemuan berkala adun Kadar Harapan Pengimbang dengan Menteri Besar dilakukan setiap 3 bulan sebelum sidang Dewan Negeri. Adun pengimbang perlu diberikan ruang yang lebih luas. Semasa Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor mentitahkan supaya wakil rakyat pembangkang di Johor digelar sebagai penimbang. Tuanku bertitah, peranan mereka juga besar sebagai penimbang dan pemeriksa terhadap tindakan kerajaan. Dan semua pihak bekerjasama demi untuk rakyat dan Johor. Semua pihak bekerjasama demi rakyat dan negeri Johor. Rakyat meletakkan tanggungjawab dan peranan adun pengimbang setara dengan adun kerajaan. Mereka berharap adun pengimbang menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tanpa peranan dan suara di dalam jabatan-jabatan dan agensi kerajaan menyebabkan sukar untuk adun pengimbang menyelesaikan masalah rakyat. Berkomunikasi. Dengan arahan nombor 1 Perdana Menteri, sekarang adun pengimbang telah menjadi ahli Jabatan Kuasa Tindak Daerah. Terima kasih. Berkomunikasi. Dalam proses menaikkan kadar cukai harta adalah wajar sekiranya juga boleh melibatkan adun penimbang kerana kami perlu menghadapi masyarakat setiap hari. Berkomunikasi. Sekurang-kurangnya pihak adun diberikan maklumat yang lengkap terhadap perkara tersebut dan terlibat untuk bersama-sama memikirkan kaedah terbaik. Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani telah meletakkan keprihatinan dan sifat ramah di dalam pentadbiran agar rakyat dapat merasai kemakmuran dan kestabilan. Atas dasar ini, keputusan-keputusan PBT perlulah fleksibel dan memihak kepada dasar kemanusiaan dan memudahkan urusan rakyat. Isu kenaikan cukai harta yang berkali ganda dan mendadak di Johor baru-baru ini dengan peranan sebagai penimbang dan pemeriksa terhadap tindakan kerajaan mungkin memberi beberapa cadangan konstruktif mengenai cukai harta, termasuk tundaan pelaksanaan dan hadkan kenaikan kadar. Ini tidak harus dipandang sebagai belasah PBT ataupun peta belit. Mengikut laporan Ketua Audit Negara Johor 2022 yang kita terima, jadual 43, statistik peningkatan dalam tunggakan cukai tanah, tunggakan 1 ke 3 tahun adalah 70% kepada jumlah besar. Ini menunjukkan, membuktikan bahawa Johor masih berada di dalam fasa pemulihan ekonomi akibat PKP dan masih ramai terkesan akibat hilang punca pendapatan dan terpaksa menangguhkan bayaran cukai. Seperti yang dikatakan oleh Puteri Wangsa, kita perlu menggunakan analisa data atau big data dalam pelaksanaan dasar dan membuat keputusan. Ahli-ahli Majlis MBPG Pasir Gudang dan MPK dalam kenyataan media menyatakan pendirian mereka tidak menyokong kenaikan cukai harta. Ahli Majlis MBPG juga telah menolak senarai penilaian baru dalam peringkat jawatan kuasa selepas prosedur pendengaran. Ahli-ahli bukan belasah tetapi membawa suara rakyat. Maka wajarlah pendapat dan pandangan mereka didengar. Dengan ini, kita nampak betapa pentingnya supaya kerajaan dapat mempertimbangkan pilihan raya kerajaan tempatan dan mungkin mencadangkan bermula dengan pemilihan Dato' Bandar Kuala Lumpur, Dato' Bandar JB, Dato' Bandar Ipoh agar kuasa pemilihan dikembalikan kepada rakyat. Ahli-ahli Malaysia sekarang adalah pelantikan politik, bukan melalui pemilihan. Maka tidak ada asas pendapat awam dan membawa penangan awam. Adalah satu perbaziran sekiranya ahli majlis tidak berfungsi, tidak berkhidmat ataupun tidak dihormati oleh PBT. Berkomunikasi. Perbincangan formal dan berkala di antara PBT dan pejabat itu amat penting. Melalui perbincangan ini, permasalahan-permasalahan dapat diselesai dengan lebih baik, malah persediaan terhadap isu-isu yang ditimbul boleh dilakukan lebih awal. Berkomunikasi. Semua pihak bekerjasama demi rakyat dan Johor. Oleh itu, menyahut cadangan YB Mahkota, pelantikan politik patut melibatkan adun,
Mengkibul ingin mencadangkan agar sekurang-kurangnya seorang ahli majlis dapat dilantik oleh ADUN yang akan membawa perspektif rakyat yang diterima oleh pejabat ADUN. Hal ini juga dapat menambah baik komunikasi antara pejabat ADUN dan PBT. Berkomunikasi. Semua pihak bekerjasama demi untuk rakyat dan Johor.